Dah. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdanillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah yang Khalik, Allah yang Maha menciptakan. Allah ciptakan kita sebaik-baik kejadian, iaitu manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu satu firman Allah yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Kemudian Allah ciptakan pula kita sebagai, Allah yang Khalik ciptakan kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang gadis, sebagai seorang perempuan. Seronok tak jadi perempuan? Di hadapan ustazah ni, siswi USIM, pelajar USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, dinilai Masya Allah di salah satu kolej kediaman. Jadi maksudnya di hadapan ustazah ni, bidadari-bidadari di dunia dan juga di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi ketua bidadari di syurga Allah kelak. Siapa pun kita, alhamdulillah, wanita yang salihah itu, wanita yang salihah, dia sentiasa dicemburui oleh bidadari di syurga. Bidadari syurga selalu mengintai je, jealous je tengok kita. Sebab apa? Dia diciptakan Allah memang berada di syurga. Mereka sedang menanti-nanti lelaki-lelaki yang soleh untuk mereka layan, untuk mereka berkhidmat besok. Dan kita ni sekarang hidup di dunia, betul kan? Dan bila kita masuk syurga besok, kita lambat daripada mereka. Sebab mereka dah ada di syurga kan. Tapi tiba-tiba masuk kedian, masuk kemudian, masuk lambat, tapi jadi ketua terus. Digambarkan oleh para ulama, apabila di bidadari syurga ni memang sangat indah lah, sangat cantik. Sekiranya dia punya dia punya selendangnya sekiranya jatuh ke muka bumi, maka harum semerbak seluruh bumi. Wanginya dia. Kita kalau tudung kita jatuh, apa jadi ya? Okey. Kemudian sekiranya dia menampakkan wajahnya sikit saja ke muka bumi pada waktu malam, maka malam umpama siang. Maksudnya jadi terang, bercahaya. Sekiranya menampakkan wajahnya pada waktu siang, maka cahaya matahari tenggelam. Sekiranya air liur atau air keringat macam tu, ataupun air mata dia lah, kan bersih sikit kan. Tapi air liur ke air keringat ke dalam syurga ni semua wangi. Jatuh menitiklah ke dalam laut, maka satu lautan bertukar menjadi kasturi. Maksudnya jadi minyak wangi. Kalaulah suara dia dikeluarkan sikit je, dia mengeluarkan suara, pengsan semua orang lelaki. Kenapa tak gelak? Umpamaan Ustazah pernah baca, nak kata tak tergambar sebenarnya indahnya bidadari syurga Allah. Namun apabila datangnya manusia yang menjadi bidadari, jadi ketua bidadari, maka seolahnya tidak pernah terlihat kecantikan bidadari tadi. Maksudnya apabila wanita yang salihah jadi bidadari, wanita salihah akan jadi ketua bidadari. Keindahan, kelunakan, kecantikan, kelembutan semua menghilangkan ingatan kepada indahnya bidadari tadi. Nak kata tak tahu bagaimana Allah akan mencantik dan mengindahkan kita. Sebab itu wanita yang faham, Allah sedang bagi dia peluang. Kita diciptakan sebagai wanita, sangat indah. Walau apa pun rupa kita, walau apa pun body kita, walau apa pun keadaan kita, indah di mata Allah itu adalah bila kita jadi salihah. Indah di mata manusia memang berbeza, betul kan? Indah di mata manusia sekian. Tetapi percayalah adik-adik ustazah sekalian, orang yang jaga akhlak, jaga ibadah, dia jaga wuduk dia jaga semua, dia jadi wanita yang salihah, dia akan jatuh kepada hati seorang lelaki yang soleh. Seorang lelaki yang soleh, Masya Allah. Ustazah dulu, pengalaman ustazah. Sebab ini siswi kan, jadi ustazah sebenarnya hari ni ada tajuk yang tinggi sikit, tapi nanti ustazah pergi tinggi sikit ya.
Hari ini kita sempena daurah Sayyidatina Aisyah. Kemudian tajuknya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah ingat masa ni pengalaman, sekadar cerita lah ni. Masa Ustazah belajar dekat Kuza, sekarang ni Yuniza kan. Ustazah ni selalu jadi muka orang tengah. Orang nak ngorak Ustazah, orang takut sebab Ustazah garang. Ada orang panggil singa pun ada. Tak tahu kenapa jadi garang dulu. Mungkin sebab dibesarkan dengan keluarga yang agak ketat juga. Lepas tu sekolah menengah perempuan saja, Mak Muhammadiyah Banat. Jadi memang tak biasa berurusan sangat dengan lelaki. Lepas tu tapi jadi naik presiden MPP, maksudnya Persatuan Pelajar. Mungkin sebab garang tu lah kot kan. Tapi biasa jadi orang tengah. Adalah ikhwah, Ustazah Asma, boleh tak minta tolong tanyakan akhwat tu. Kata bila orang nak tanya saya ni. Ustazah jadi orang tengah banyak, baik Muslim kan kita panggil kan. Sampai sekarang pun jadi baik Muslim, jadi orang tengah. Jadi ada beberapa kali tu kan, adalah seorang ikhwah ni minta Ustazah tolong tanyakan akhwat tu, tanyakan muslimat tu dia dah berpunya belum sekian. Dan orang yang bertanya ni bagi Ustazah dari sudut pandangan kita lah, memang orang yang berkepimpinan, orang yang saleh, orang yang baik dan sebagainya. Kemudian dia minta Ustazah tanyakan seorang wanita yang pada zahirnya kita nampak tak ada apa-apa. Dari segi rupa tak ada, dari segi menonjol tak ada, tak terlibat persatuan, seolahnya orang tak pandang. Kita ingat kadang kalau dia glamour tu ramailah peminat. Itu fikiran remaja lah kan. Fahaman kita. Kalau dia tu cantik, manis, mungkin ramailah orang suka. Betul tak? Tetapi Ustazah kata, ya Allah, dia minta tanya tu, ingat nak tanya saya. Kan? Okey, maksudnya dia pimpinan, dia antara macam ikhwah yang macam ramai orang suka lah, ramai orang menyimpan perasaan lah kan. Ustazah pun berdebar masa tu. Dia kata nak jumpa sekejap. Macam tu. Kalau boleh jangan ada orang, tapi kita jumpa tempat terbuka kan. Apa semua, ada perkara penting yang saya nak minta, nak berbincang. Dah tak tidur lena malam tu. Alah, mainan remaja kan. Okey, tak tahulah ni kali ni memang sesuai untuk remaja. Jadi yang follow ni kan mungkinlah mak-mak ke boleh fahami sedikit. Ustazah kan bila terlibat dapat jemputan siswi macam ni, Ustazah takkan deny, Ustazah takkan nafikan gelora remaja. Betul tak? Ustazah tak boleh kata cinta masa cinta ni nonsense ni, mengarut ni, kamu ni kotor ni. Kamu ni tak macam Sayyidatina Aisyah. Macam tu kan. Apa-apalah. Sebab apa, dunia sekarang tak macam dulu. Jauh beza. Kamu memang diuji melalui telefon kamu tu kan. Kamu diusik perasaan kamu. Kamu diuji dengan gambaran itu, gambaran ni. Kamu daripada kecil lagi dah terpengaruh dengan drama, dengan sinetron. Kamu terbayang satu hari kamu bertemu dengan seorang lelaki, lepas tu file kamu pun tertukar. Tak berlaku-laku pun kan. Boleh pula cerita kan. File tertukar lah, telefon tertukar lah. Lepas tu mula-mula bergaduh, marah-marah, lama jatuh cinta. Janganlah terpengaruh sangat tu. Sinetron tu, drama semuanya kan. Kamu pun khayal, baca novel, kamu bayangkan diri kamu dalam tu. Lepas tu jalan pun macam cari jalan dalam cerita novel tu lah. Sebab Ustazah pernah melalui zaman remaja tu. Baca novel berangan, jadi pelakon utama tu. Daripada kecil kot memang suka terpengaruh dengan drama. Sampai Ustazah ingat, ni cerita lain pula kan. Pernah lah masa kecil Ustazah ingat, Ustazah masa tu tak reti baca sangat. Mungkin lambat baca ke, tapi tak tahu, tak faham. Sebenarnya riset, tapi tahulah tulisan tu Asma Harun. Faham tak? Tahulah tulisan tu Asma Harun. Tahu nama kita pada satu riset. Ustazah tengok drama, memang kelakar sikit lah cerita ni ya. Bersedia untuk gelak ya. Okey. Saya tengok drama, seorang kanak-kanak ni hidup dia macam sedih. Rupanya lama-lama dia jumpa satu surat, dia ni anak angkat. Kan ada cerita dulu macam tu kan. Dia pun sedih lah, rupanya aku anak angkat. Patutlah gini-gini. Ada surat yang membuktikan dia ni anak angkat. Jadi Ustazah kan bila sedih-sedih, kena marah sikit-sikit dengan mak, Ustazah akan ambil surat tu, Ustazah pun akan tengok. Rupanya aku anak angkat. Ya, berlangsung berapa lama situasi tu.
Saya simpan surat, lepas tu ambil, rupanya aku nak angkat. Sama macam cerita TV, terpengaruh dengan drama. Betul, kisah benar. Sampai ketika dah pandai baca, rupanya riset klinik. Tak ada kaitan langsung. Memang anak kandung lah. Kita kan masa kecil kan, konflik dalaman lah, rasa mak ayah tak sayang lah, rasa gitulah, rasa gini lah, kita ni macam-macam lah. Padahalnya mak ayah tu sama je sayang, cuma cara dia tunjukkan kasih sayang tu berbeza. Subhanallah, Ustazah nak beritahukan kawan Ustazah tu, wallahu alam, Ustazah rasa mereka nikah akhirnya, tapi Ustazah sampaikanlah, tapi wanita ni memang rasa tak layak apa semua. Tapi dia kata, ya Allah, saya tengok wanita tu sangat indah bagi dia. Dan memang betul, akhlak dia memang baik, dia sangat lembut, dia sangat merendah diri, dia sangat santun. Mungkin rendah diri dia tu datang juga daripada perasaan dia rasa rendah diri dengan rupa dia. Yang dia rasa, dia kata mustahil, takkanlah dia pandang saya. Mustahil. Maksudnya bukanlah tak cantik sangat, tapi saya tengok kamu ni semua comel belaka ni. Maksudnya dah keadaan kulit dia apa semua. Saya kata, subhanallah, memang Ustazah faham satu perkara. Kalau seorang wanita itu ada hati yang baik, Allah akan buka satu hati yang baik, seorang lelaki yang baik. Allah akan bukakan hatinya untuk jatuh kasih, jatuh suka, dan dia bayangkan itulah wanita yang akan menjadi penyejuk hatinya, menjadi penawar dukanya, akan menjadi ibu kepada anak-anaknya, akan melahirkan daripada rahimnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu sebenarnya pandangan manusia ini memang hakikatnya sangatlah naif, sangatlah lemah. Tapi pandangan mata hati orang yang soleh itu, dia datang daripada pandangan Allah. Faham tak? Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi perkara pertama yang Ustazah nak tanam kepada kamu, iaitu sempena daurah Sayyidatina Aisyah ini, jadilah kita wanita yang indah, wanita yang solehah, wanita yang baik. Ya, kita kena fikir, adakah kita ini dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau Allah pandang kita, jangan bimbang, kita akan bahagia. Kita akan jadi wanita yang beruntung. Kita akan dipelihara oleh Allah, sebab Allah duduk tengok je kita. Benda ni nanti kita akan huraikan. Apakah ciri-ciri wanita yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu Allah, ya Hafiz, ya Muhaimin, Allah yang maha menjaga, Allah yang maha mengawasi, akan sentiasa jaga kita. Ada je malaikat bersama dengan kita. Pernah dengar tak satu kisah seorang wanita yang solehah, wanita yang baik, tapi duduk di negara barat, tak ingat UK ke US ke. Dia berusaha sedaya upaya menjaga auratnya, jaga aurat. Ini di hadapan Ustazah, alhamdulillah, semua menutup aurat dengan baik, dengan sempurna. Masya Allah. Sama ada tudung kita tu labuh atau tak labuh, ataupun ngam-ngam sahaja, yang penting cukup syarat. Faham ya? Cukup syarat. Jangan sekali-sekali kita yang tudung labuh, depan belakang labuh, jubah labuh apa semua, kita rasa kita lebih baik daripada wanita yang tak labuh macam kita. Sebab kita bimbang pakaian kita pakai itu bukannya menambahkan tawaduk, bukannya meningkatkan takwa, tapi mendatangkan perasaan ujub, rasa kagum, rasa diri lebih baik daripada orang lain. Mendatangkan riak, mendatangkan takabur, rasa sombong, kita rasa kita lebih baik. Sebab ramai wanita yang ditipu daya dengan pakaiannya yang nampak macam salihah, akhirnya dia sangat rapuh dengan godaan-godaan di luar sana. Na'udzubillah min zalik. Ustazah terima banyak mesej, PM lah, pengakuan, ada tu kawan yang bagi tahu dan sebagainya. Mesej apa? Pelajar universiti. Ustazah tak payah sebutlah universiti mana. Hampir banyak semua universiti Ustazah percaya. Bila dia cerita, Ustazah sekian-sekian, saya pengajian Islam, saya memang pakai tudung labuh, bahkan ada yang buat pengakuan pakai niqab dan sebagainya. Tapi saya tak boleh menahan hawa nafsu saya. Hujung minggu saya akan pergi ke rumah pelacuran. Hujung minggu dia punya rutin, ada waktu minggu-minggu tertentu lah, kalau tak ada apa-apa, maksudnya dia jadi pelacur. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu daripada kawan, itu ramai. Kalau daripada kawan, Ustazah, saya nak macam mana saya nak tegur kawan sebilik saya. Kalau antara ramai-ramai ni, dia lah orang yang dipandang paling baik lah, dengan pakaiannya, dengan semuanya dan sebagainya. Tetapi waktu malam dia akan banyak maksudnya dia panggil video live ke apa, video
inilah, maksudnya live dengan lelaki dalam keadaan dia pakai seksi, buka tudung apa semua. Sebab ada kaedah tu dia dibayar untuk sekadar memuaskan nafsu dari sudut video dan sebagainya. Ada juga dibayar layan untuk chat seks dan sebagainya. Jadi Ustazah tengok, ya Allah, hari ini jati diri anak-anak remaja kita, muslimah kita, walaupun berada dalam suasana yang baik, walaupun mungkin kita kata pengajian Islam, walaupun zahirnya dia daripada keluarga yang baik-baik, tetapi sebab teruknya ataupun beratnya, hebatnya godaan melalui telefon ni. Na'udzubillah min zalik. Jadi insya-Allah. Tadi Ustazah sebut apa ya? Rasa macam dia nak sebut. Tak ada apa ya. Okey, anak-anak, bukan anak-anak, adik-adik lah ni ke? Beza kita dalam 2-3 tahun je ni. Nampak macam sebaya kan? Nampak tua sangat ke? Tak. Ustazah umur 36, Ustazah lahir 83. Kamu generasi 2000 lebih ke 90 lebih ni? 90 lebih. 9 dengan 8 beza? Satu saja, betul tak? Tu kata lebih kurang je umur kita ni. Jangan nak perasan sangat ya. Subhanallah, Ustazah nampak ni di hadapan Ustazah ni seronoknya lah. Seronok tak kamu belajar? Seronok. Stres tak? Mana lagi banyak, stres ke seronok? Stres tu lagi banyak. Baguslah. Baguslah kamu stres sekarang, sebelum stres masa akan datang. Sebab akan datang lagi stres. Kamu stres, kamu rasa tertekan sekarang ni musim apa ni? Musim belajar ke musim? Assignment. Musim assignment, macam-macam cerita lah ni kan. Ni nampak baik-baik je semua. Copy tak assignment orang ni? Tak ya? Okey. Jadi lepas satu semester, lepas satu exam tak habis-habis kan? Kadang rasa muak lah kan? Exam, assignment. Ini apa yang kamu lalui sekarang, kamu umpama sedang membina akar yang kuat kepada sebatang pokok. Kan sebatang pokok tu yang akan menentukan pokok itu tumbang ke tak tumbang, kuat atau tak kuat, apa dia? Akar. Dia akan mencengkam pokok tu kan? Jadi datanglah ribut ke apa ke, kamu tak akan tumbang sebab kamu dah biasa melalui tahap tekanan, stres dan sebagainya. Tapi kalau kamu nak mudah, nak puji, nak seronok, nak best pada sebatang pokok itu, apa daun ataupun buah, datang je angin dia akan gugur, dia akan jatuh, dia tak akan kekal lama, dia akan bertukar.